Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhani binti Jaafar daripada Diploma Pendidikan Islam Semester 4 Kelas 2 dengan nometrik KID 20060408. Baiklah, tajuk yang akan dibentangkan hari ini iaitu tentang pandangan kritis tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, serta dapat mentransformasikan masjid yang diwujudkan bagi membina masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Pertamanya, kita pergi kepada pengenalan. Sebelum pembinaan masjid dilakukan, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan beberapa asas untuk membina sebuah masyarakat Islam Madinah yang bersatu padu dan bekerjasama di bawah prinsip-prinsip Islam sebaik saja tiba di Madinah. Asas yang digariskan itu kemudiannya direalisasikan ialah pembinaan masjid, mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin dan mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah. Seterusnya, pengertian masjid. Secara bahasa, perkataan masjid adalah tempat yang digunakan untuk bersujud. Kemudian, maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk berkumpul menunaikan solat berjemaah, terutama bagi masyarakat Islam. Istilah masjid menurut syarak adalah tempat yang disediakan untuk solat di dalamnya dan bersifat tetap, bukan untuk sementara. Selain itu, peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah yang pertama iaitu tempat musyawarah. Apa itu tempat musyawarah? Iaitu tempat pemimpin Islam berkumpul untuk mendapatkan mengenai isu-isu semasa dan maklumat-maklumat yang penting. Selain itu juga penyebaran dakwah Islamiah. Penyebaran dakwah Islamiah dilakukan di masjid supaya memudahkan mereka untuk bekerjasama dalam menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang kedua, tempat menggubal undang-undang negara Islam. Contohnya, sebagai penambahbaikan politik negara Islam melicin pentadbiran dan meluaskan kuasa jajahan. Jadi, apabila mereka mempunyai masalah negara Islam, mereka akan membincangkan di dalam masjid bagi memudahkan orang-orang Islam memikirkan masalah serta membincangkan masalah tersebut. Yang kedua iaitu tempat mengatur strategi. Mempertahankan negara. Hal ini, penjajah sukar untuk mengenal pasti dan mengetahui tentang strategi orang Islam untuk mempertahankan negara. Dan yang B, memperkuatkan tentera Islam di kawasan pinggir masjid. Seperti semua sedia maklum, mengetahui bahawa tempat kekuatan tentera Islam adalah di masjid. Dan yang terakhir sekali, masjid juga dijadikan sebagai pusat pendidikan. Iaitu pada zaman Rasulullah yang pertama Masjid Nabawi, iaitu satu sudut yang dinamakan As-Suffah. Dan yang kedua adalah Masjid Quba. Masjid Quba ni adalah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Pada awalnya, penyebaran Rasulullah menghantar Muaz bin Jabal untuk menjadi imam dan guru agama di Masjid Quba. Hal ini dilaksanakan supaya dakwah Islamiah yang diajarkan oleh Rasulullah dapat berkembang dengan lebih maju dan dapat melahirkan manusia yang hebat. Seterusnya, kita pergi kepada transformasi masjid yang perlu diwujudkan untuk menarik minat masyarakat Islam. Fungsi masjid telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Peranan-peranan institusi masjid sejak ditubuhkan lebih terarah kepada perkara dasar seperti yang berkaitan dengan hal ehwal agama, serta bertindak sebagai pusat penyatuan ummah yang terunggur dan terbilang. Seterusnya, kita lihat kepada fungsi masjid permulaan Islam, iaitu tempat pelaksanaan hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan hamba. Yang pertama, menjadi lembaga penyatu paduan ummah. Dan yang kedua, menjadi lembaga yang menyediakan proses tarbiyah, iaitu membentuk peribadi mulia. Secara umumnya, masjid adalah tempat menjadikan penyatu paduan ummah serta merapatkan hubungan antara ukhuwah fillah. Dan yang kedua iaitu dapat menyediakan proses tarbiyah serta mempelajari tarbiyah Islamiah kepada diri
sendiri. Selain itu, untuk membina masyarakat Islam yang mapan dan hebat di masjid, perlu menyediakan yang pertama, pusat menunaikan ibadah khusus seperti qiyamul lail, solat sunat secara berjemaah di masjid supaya masyarakat dapat lebih merapatkan ukhuwah sesama saudara se-Islam. Dan yang kedua, menjadikan masjid sebagai pusat khidmat nasihat seperti menjemput penceramah untuk memberikan nasihat kepada masyarakat Islam. Hal ini lebih memeriahkan lagi suasana masjid dengan cahaya ilmu pengetahuan Islam. Seterusnya yang ketiga iaitu mengadakan aktiviti latihan membina dan membentuk sasiah seperti mengadakan bengkel dan seminar jati diri tentang menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dengan program ini dapat memberi impak yang positif kepada masyarakat lain serta memberi impak yang baik kepada orang sekeliling. Dan yang terakhir, yang keempat iaitu mempunyai kemudahan terutama kepada golongan tua dan golongan orang kurang upaya supaya mereka juga dapat melakukan ibadah bersama seperti manusia biasa. Ini juga dapat memenuhi saf yang kian lama sepi. Seterusnya, kita lihat kepada faktor pencapaian kejayaan masjid. Yang pertama, masjid mengajak manusia kepada ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan. Seperti hadis yang kita dengar, la takum fihi abadan la masjidun ussasa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud, kerana sesungguhnya masjid iaitu Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula iaitu wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka iaitu mengambil berat, membersihkan iaitu mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka iaitu zahir dan batin. Daripada surah At-Taubah muka surat 9 ayat 108. Secara umumnya, ayat ini menjelaskan bahawa masjid hendaklah dibangunkan berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Seterusnya, faktor yang kedua iaitu infrastruktur masjid yang baik, iaitu ia bermaksud pembinaan sesebuah masjid bukan sahaja bergantung kepada seni bina ukiran yang mahal dan cantik semata, tetapi lebih kepada pemilihan tempat yang baik, seperti mana Rasulullah SAW dengan bantuan wahyu ilahi memilih supaya dapat dibina masjid atas tapak yang telah disinggahi oleh untanya, dan Rasulullah membeli tanahnya daripada suku Bani An-Najjar. Dan seni bina juga mestilah berstrategik supaya boleh dikunjungi ramai jemaah. Dan yang terakhir sekali, masjid mengamankan manusia dari ketakutan dan mengamankan manusia daripada persengketaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man dakhalahu kana aminan." Maksudnya, sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dirinya. Surah Al-Imran muka surat 3 ayat 96. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan orang yang memasuki Masjid Al-Haram sebagai mereka yang boleh keamanan. Dalam erti kata yang lain, masjid adalah zon aman yang mesti dipertahankan oleh segenap lapisan masyarakat Islam. Justru itu, segala perlakuan yang menyimpang daripada lunas-lunas ajaran Islam tidak seharusnya berlaku di masjid. Alhamdulillah, sebagai kesimpulan, penampilan dan kepentingan masjid mencerminkan hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Masjid juga dibina bukan sahaja untuk beribadat, malah mencari ilmu dan memberi ilmu. Dan berkaitan tentang agama, selalunya ditempatkan di masjid. Kini, peranan dalam pembinaan masjid amatlah memberikan impak yang besar kepada masyarakat Islam supaya kita dapat membina masyarakat yang bertamadun dengan prinsip-prinsip agama Islam.
على